قال الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-6, halal dan haram. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang. Tentu sangat riskan. Suatu saat hewan gembalaannya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahawa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik. Dan jika ia rosak, seluruh tubuh pun rosak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya innal halala bayyinun al haramu bayyin. Benda-benda yang halal itu jelas dari segi hukum hakamnya. Dan benda-benda yang haram itu pun jelas dari segi hukum hakamnya. Artinya secara teorinya apa sahaja hukum hakam mengenai perbuatan-perbuatan ini ia jelas. Artinya syarak kita ni ataupun syariat kita ni secara umumnya telah menjelaskan majoriti daripada tindakan-tindakan kita ni ataupun hukum hakam. Artinya sebagai suatu teori hukum hakam syara' ni sangat-sangatlah jelas. Kamu mesti buat ani, dia boleh buat ani, dan hampir terutama pada zaman ini hampir semua perkara-perkara tindakan-tindakan dan kemungkinan-kemungkinan tindakan telah dibicarakan dan dibincangkan oleh para ulama. Maka dari segi itu ia jelas bayyin. Akan tetapi wa bainahuma mushtabihat. Tapi di antara halal dan haram itu ada namanya mushtabihat ataupun perkara-perkara yang samar ataupun indah jelas. Okey. Macam mana boleh kalau tiap hukum hakam itu terutama pada zaman ini lah selepas berlalu berabad-abadnya dan telah melalui proses review dan analisis berulang kali sehingga hampir-hampir sahaja nada ada satu kemungkinan pun yang terlepas daripada analisis ulama terdahulu masih ada mushtabihat. Okey. Hukum hakam ini ataupun ilmu fikih ini terbagi dua. Satu hukum hakam itu sendiri secara teori. Ani hukumnya ani, perbuatan A hukumnya ani, perbuatan B hukumnya ani dan lain-lain. Akan tetapi dari segi implementasi dan aplikasi hukum hakam itu dalam permasalahan-permasalahan semasa ataupun mengaplikasikan dan mengimplementasi hukum hakam itu dalam kehidupan dan itu satu perkara yang lain. Artinya perbuatan-perbuatan yang timbul ataupun tindakan-tindakan yang ada di dalam dunia nyata ia biasanya terdiri daripada banyak unsur dan banyak gabungan kombinasi perkara-perkara lain sehingga si faqih ataupun seorang mufti untuk ia menetapkan hukum hakam satu-satu perkara itu ia bukan semudah itu. Tadi ambil saya contoh dalam muamalat lah dalam perbincangan hukum hakam berkaitan dengan harta ataupun bisnes dan lain-lain. Kebanyakan akad yang berlaku zaman ini, contohnya saja tani swipe kredit card atau tani swipe. Tadi pakai debit card lah, swipe atau. Demi kita ni men-swipe, dalam perbuatan tadi men-swipe itu ada gabungan 4 akad sekaligus tu yang berlaku. Artinya dari segi teori, tadi belajar satu persatu. Akad jual beli, akad wikalah, akad apa lagi? Nduk ingat lagi masa ni ataupun pada awal ni nduk ingat. Tapi tapi ketika mana benda tu berlaku di alam nyata, tadi swipe credit card ataupun credit card lain lagi, debit card lain lagi. Dua-dua tu ada ia punya set of akad. Ia sekaligus berlaku 4 akad sekaligus. Sehingga untuk seseorang faqih ataupun seorang mufti itu
menentukan hukum atau ia terpaksa melihat dulu dan mendissect satu persatu akad atau dan dihadapkan kepada hukum hakam halal haram atau. Jadi itu tu perbuatan tani seharian ia banyak mustabihat. Ia banyak perkara-perkara yang tani inda tahu boleh ke inda. Terutama tah lagi kalau orang tu bukan faqih dan mufti. Lagi banyak mustabihatnya. Mungkin dia tahulah solat itu wajib dan lain-lain, artinya perkara yang asas. Tapi perkara-perkara lain, sebab tu di sini Nabi SAW-nya wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar yang indah jelas. Yang perkara yang samar-samar dan indah jelas itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang ini diketahui oleh kebanyakan manusia. Sebab yang mengetahui perkara-perkara yang samar-samar ini dari segi hukum hakamnya ialah siapa? Orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang mufti. Artinya orang-orang yang berkemahiran dalam hukum hakam fikih. Akan tetapi orang yang lain yang dari kemahiran, which is the majority of the Muslim world, majority of the Muslimin, dan mustabihat orang itu akan menjadi banyak. Jadi apa yang patut dibuat oleh seorang Muslim ketika mana ia ada ditimpa perkara yang mustabih, ni apa hukumnya ni? Contohnya sajalah, tani belayar, ada satu makanan yang ganjil lah, yang tani anda pernah dengar, yang tani anda tahu ia halal ke haram. Tani anda tahu ia halal ke haram, sekali ni kita ni halal ke leh, tani makan. Artinya in hindsight benda tu benda yang okey lah, tani boleh cakap pasal tani dah tahu, tani makan dah apa-apa. Tapi hadis yang beritahu kita ni bahawa dalam perkara-perkara mustabihat, maka yang sepatutnya dibuat ialah mengambil jalan berwaspada. Nya famanittaqa syubuhati istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara samar-samaran ni, maka ia telah membersihkan ia punya agama dan ia punya maruah ataupun ird, ia punya nilai dirinya sendiri. Artinya apa? Ini yang dinamakan sebagai satu konsep namanya wara'. Hadis ini menjadi asal kepada satu konsep yang namanya wara'. Okey, apa maksud wara'? Macam mana? Secara umumnya ataupun kita ni tahu bahawa kita ni disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Taala, perkara-perkara yang haram. Atau tani tahu, artinya perkara yang jelas-jelas haram, tani tahu haram, mesti tani tinggalkan. Sebab tu al-haramu bayyin. Haram itu perkara yang jelas. Tani mesti tinggalkan. Akan tetapi kita ni bukan saja sebenarnya perlu meninggalkan yang haram, tapi sebelum tani meninggalkan yang haram itu, tani mesti juga meninggalkan perkara-perkara sebahagian, perkara-perkara yang harus, yang dianggap boleh membawa kepada perkara yang haram. Tunah, meninggalkan sebagian perkara yang harus, takut-takut tani terjerumus dalam perkara yang haram itu, apa namanya? Wara' namanya. Sebagian ulama salafus salih pernah bercerita, ada orang salih atau gara-gara ia akan mengelak daripada satu perkara yang haram, ia terpaksa meninggalkan 70 perkara yang halal. Artinya semua jalan-jalan menuju perkara yang haram itu terpaksa ditinggalkan. Kenapa? Wara'. Takut-takut ia terjatuh. Dan itu yang dimaksudkan Nabi di sini bila mana Nabi SAW wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat yang samar-samar yang indah tahu ia haram ke halal ataupun ia halal tapi ia boleh membawa kepada perkara yang haram, maka waqa'a fil haram. Ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Bukan maksudnya syubhat atau haram, indah. Artinya dari segi hukum halal haram jelas. Perkara syubhat ini kepada kebanyakan waktu memang ia perkara yang indah haram. Ataupun sekurang-kurangnya kalau tadi indah tahu, tadi terlepas daripada pertanggungjawapan dosa tu. Okey, tadi tahu. Akan tetapi di sini satu peringatan, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka lagi sanang untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Artinya demikian meremeh-remehkan dan melalaikan perkara-perkara yang boleh membawa kepada yang haram, maka kemungkinan probability untuk ia jatuh kepada perkara yang haram itu sangat-sangat tinggi. Sebab tu dalam sebuah hadis yang lain yang Nabi SAW al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat atau ia jalan menuju kekufuran. Dari segi mana? Mula orang itu meremeh-remehkan maksiat dan dirandah-randahkannya maksiat itu. Dia terasa apa-apalah maksiat itu baginya normal ini, biasa. Maksiat, bukan kufur. Maka ia boleh menjadi sebab kepada kekufurannya. Pasal ia macam ibarat di sinilah ni ya. Tadi ambil ibarat yang dipakai oleh hadis ini. Ya, karra'i yar'a haula al-hima.
yushiku an yarta'a fihi. Ia macam orang yang mengembala kambing. Bayangkan pada zaman itu ia mengembala kambing di padang. And then ada bahagian-bahagian di negara tu yang jadi kawasan larangan. Contohnya macam kalau di US mungkin Area 51 mungkin lah. Ataupun tadi ambil sini Brunei lah. Kawasan istana tu, benar istana tu kan bangunan yang tengah-tengah tu kan. Tapi pagarnya tu mula awal lah sudah. Dan tani dia boleh sekali hampir-hampir katraki tu. Katraki tani tu. Jauh-jauh kalau sudah jauh-jauh. So kalau dulu sama juga. Kalau orang tu mengembala, dan bayangkan kalau pengembala ni ia punya sekali ia mengembala kambing atau ia menjaga kambing itu mungkin beratus ataupun sampai ribu sekali kalau ia punya apa tu namanya, ia punya ternakannya tu banyak. Dan ia terpaksa kontrol tu semua tu. Dan kalau dia mengembala hampir-hampir arah kawasan larangan, dan kemungkinan untuk sebahagian daripada ia punya ternakan itu masuk ke dalam kawasan larangan itu sangat-sangat besar. Maka pada kebiasaannya orang yang mengembala, orang akan indah mau hampir-hampir arah kawasan larangan sebab takut ada sebahagian daripada ternakan itu akan masuk ke dalam macam tu. Sama juga di sininya. Ni dalam perbuatan kita ni. Perbuatan-perbuatan yang mustabihat ni. Perbuatan-perbuatan yang samar-samar ni. Ia macam ni orang sempadan perkara yang haram ni, negara yang haram ni, sempadan tempat larangan ni. Dan sepatutnya kalau kita ni kan mau benar-benar mengelak dan berwaspada daripada terjatuh walau setapak dan mengakibatkan kehancuran arah diri kita ni, maka patutnya dijauhkan. Itu sudah tugas mustabihat tu. Tugas mustabihat ni yang macam dinding. Muntani jauh daripada ataupun muntani bina dinding dengan meninggalkan mustabihat, maka kemungkinan untuk jatuh dalam perkara dilarang itu sangat-sangat jauh. Cuma tu. Dan itu sepatutnya mindset seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan taat dan patuh kepada Allah Ta'ala tu. Yakni, ia benar-benar takut dan ijab kan terjerumus dalam maksiat ini, sehingga hatta hampir-hampir kepada maksiat ataupun ia indah mau. Dan apa maksud hampir kepada maksiat punya mau? Tu hatta melakukan perkara-perkara yang samar-samar dan perkara yang dia tahu haram halalnya, ataupun ia halal tapi ia boleh membawa kepada haram pun ia tidak mau. Cuma tu. Dan sebab tu juga di antara satu petua yang dinasihati oleh ulama untuk kita ni mengelakkan diri daripada maksiat ialah dengan memperbanyakkan amalan sunat, ataupun untuk mengelakkan diri daripada meninggalkan perbuatan wajib, maka banyakkan perbuatan sunat. Kenapa? Ia macam jadi dinding dia. Artinya muntah ni terbiasa buat amalan sunat, kan meninggalkan amalan wajib atau jauh lagi. Artinya ia mesti mula daripada meninggalkan amalan sunat dulu, dan kemudian baru meninggalkan amalan wajib. Sama je halnya di sini. Sebab tu di sini juanya wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh. Bagi setiap raja tu, artinya dulu raja-raja di kawasan tanah Arab tu, dia ada raja-raja, dan bagi setiap raja tu ia ada kawasan larangan. Kawasan larangan itu tempat ia menyimpan segala hartanya, segala ia punya aset-asetnya. Maka semata juga Allah Ta'ala ada ia punya kawasan larangan. Apa kawasan larangan yang tadi dia boleh agak tu? Ia punya perkara-perkara yang haram. Sebab tu banyak sebenarnya, ataupun tema-tema ni sebenarnya banyak disebutkan dalam Quran. Zina je lah. Artinya zina tu sendiri maharim Allah Ta'ala, atau jelas. Tapi larangannya bermula daripada wala taqrabu zina tu, taqrabu tu, menghampiri tu. Sebenarnya bukan zina saja tu. Artinya bukan zina saja kaedah tu berlaku. Tapi semua perkara-perkara haram yang lain pun cuma tu. Artinya dalam makanan dan minuman, artinya muntani belayar ke negara bukan Islam, maka terpaksa tani lebih berwaspada lagi. Terutama ia dibuat oleh tangan orang bukan Islam dan lain-lain. Itu mustabihat tu. Artinya kita ni ke negara orang bukan Islam, and then tani makan daripada contohnya dorang pergi restoran. Benar pulang dorang cakap vegan ataupun vegetarian. Dan yang kita ni tahu contohnya ia terbuat daripada bahan-bahan yang itulah halal contohnya. Tapi dapat kita tadi memastikan yang dalam proses dia memasak dan menyediakan itu, ia terlepas daripada bercampur. Indah kan? Ada masih orang samar-samar dan ketidakjelasan itu. Yang mana mun tadi makan, dia berdosa pulang sebenarnya. Sebab tadi dia nampak haram itu. Tidak dari segi hukum fikih, memang dia berdosa. Tapi mun tadi kan mengambil wara', arti konsep wara' itu, kita ni indah mau menghampiri perkara yang itu, tadi takut terjatuh itu,
Dan perlu kita ni jauhkan diri kita ni, perlu kita ni berwaspada sedikit, berwaspada lagi macam tu. Sama juga artinya wara' ni itu lagi sekali kita ni wara' ni adalah meninggalkan sebahagian daripada perkara-perkara yang hukumnya halal tapi ia boleh bawa kepada yang haram. Perkara-perkara yang makruh contohnya, walaupun yang makruh dia tadi kalau tadi buat tidak ada apa-apa, tapi pun tadi meremehkan dan sentiasa buat perkara yang makruh boleh jadi membawa kepada perkara yang haram. Dan perkara-perkara yang halal yang harus, adakah ia termasuk dalam mustabihat? Tidak. Tapi yang ulama yang masuk dalam mustabihat ialah perkara-perkara yang harus dengan jumlah yang melampaui batas. Artinya perkara-perkara yang harus yang contohnya makan, harus kan tak? Tapi makan dengan terlampau banyak, adakah ia perkara yang dipuji? Tidak. Kenapa? Sebab ia berfoya-foya ataupun berlebihan dalam perkara yang harus. Dan ini sangat-sangat ataupun sentimen dalam agama tadi melarang daripada perkara itu ataupun indah menggalakkan perkara itu. Walaupun ia halal, tidak ada masalah pulang. Kalau orang Tuhan makan banyak, berdosa, ini dia bilang berdosa. Tapi ia boleh lead to perkara-perkara lain yang boleh lead to berdosa. Jadi di antara sifat wara' ialah meninggalkan sebahagian perkara-perkara harus secara berlebihan. Supaya apa? Supaya dia terjatuh dalam perkara yang dilarang. Dia terjatuh dalam perkara yang indah digalakkan. Dan mengelak daripada perkara yang indah digalakkan untuk mengelak terjatuh daripada perkara yang haram. Cuma tu. Artinya mindset seorang Muslim itu perlu, ataupun seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan taat dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala ialah untuk sentiasa berwaspada. Sekejap, aku masuk teritori mana ni? Perbuatan kau ni. Adakah masuk dalam teritori harus masih? Kau masuk sudah makin hampir ke teritori harus yang berlebihan? Kau masuk teritori yang makruh? Kau teritori yang hampir haram sudah? So, di mana kita ni itu, mesti tani kalau boleh lari sejauh-jauhnya daripada teritori yang haram itu. Termasuk meninggalkan perkara yang mushtabihat. Sekali diikuti selepas itu dengan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tiba-tiba selepas menyebutkan mengenai halal, haram dan mushtabihat, Nabi SAW menyebutkan mengenai hati. Ya, ketahuilahnya dalam jasad itu ada seketul daging. Dan kalau dia baik daging itu, baik seluruh jasad, dan kalau ia buruk, buruk seluruh jasad. Seolah-olah daging itu ia damit, tapi ia kontrol the whole jasad itu, ataupun ia punya pengaruh itu mempengaruhi keseluruhan tubuh badan kita ni. Apa benda tu? Hati, al-qalb itu. Okey. Apa kaitannya di antara dua perkara ni? Apa kaitan di antara hati dengan halal, haram dan mushtabihat ni? Kaitannya ialah di antara perkara yang paling besar dalam kita ni memastikan kebersihan dan kebagusan hati kita ni itu ialah dengan memakan benda-benda yang halal. Al-aklul halal ataupun aklul halal, makan daripada benda-benda yang halal. Di antara perkara paling besar ataupun asbab, faktor utama rusaknya hati ialah apa? Memakan ataupun meminum ataupun menggunakan perkara-perkara yang haram. Jadi sebab tu disebutkan di sini Nabi SAW. Cuba bayangkannya, yang kita ni punya seluruh jasad ni, seluruh fizikal dan organ-organ tadi yang lain ni, dia dengannya kita ni menulis, dengannya kita ni membuat apa-apa perbuatan, mulut kita ni, mata kita ni dan telinga kita ni, dengannya kita ni mendengar, melihat dan lain-lain. Kebagusan setiap organ-organ lain atau yang dengannya kita ni membuat apa-apa tindakan dan perbuatan atau tergantung arah kebagusan hati ni. Dan kebagusan hati ni tergantung arah banyak perkara, tapi antaranya ialah mengelakkan daripada memakan ataupun mengambil benda-benda yang haram. Dan akan dilihat sekarang ada hadis yang ke-10 orang mengenai itu. Tapi untuk hadis yang ke-6 itu, maka sudah setentunya bagi seorang mukmin dan muslim yang ingau dan harap dan berazam untuk memasuki syurga Allah Ta'ala, untuk berjaga-jaga daripada perkara yang haram. Dan termasuk daripada berjaga-jaga daripada perkara yang haram itu ialah menjauhi perkara-perkara yang mushtabihat, menjauhi perkara-perkara yang samar-samar, yang dia tahu ini halal ke haram, macam mana? Sementara yang dia tahu itu jangan dibuat. Lepas itu ia bertanya, boleh kinda makan ni, boleh kinda minum ni, boleh kinda ku buat ni, boleh kinda ku buat ni. Ia sebagian orang kan ia punya mindset itu, ya, mun ku dah tahu dia jumpa apanya, buat saja. Yang mana tu bukan mindset yang sepatutnya. Itu bukan mindset yang sepatutnya bagi seorang mukmin. Ia mun dia tahu, patutnya tani takut wah. Dia tahu ni apa hukumnya. Dia tahu ni boleh buat ke tidak. Beta ku hold dulu, jangan ku buat. Tanya dulu.
Itu sepatutnya wah. Ani bukan sebaliknya. Sebaliknya macam aku dah tahu, buatlah. Bukan cuma tu sepatutnya. Bukan cuma tu. Artinya mungkin ia akan mengelak daripada dosa, lurus. Tapi kesan daripada perbuatannya tu yang mustabihat itu still akan ada. Still akan berlaku. Cuma tu. Maka hadis ini satu asal yang sangat-sangat agung dalam menetapkan satu benda yang dinamakan sebagai wara' tu. Iaitu satu proses dan satu langkah awal untuk mengelakkan orang itu daripada terjatuh ke dalam keingkaran ataupun maksiat dan indah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tu.